Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 April 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama hari ini. Sarawak merekodkan satu lagi kes kematian akibat COVID-19 pada Selasa. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, ia merupakan kes kematian ke-15 dilaporkan setakat ini. Mangsa ke-15 kes kematian adalah seorang lelaki berumur 69 tahun. Kes telah mula sakit pada 3 April dan dimasukkan Hospital Umum Sarawak pada 6 April 2020. Keputusan sampel kes pada 7 April adalah positif untuk COVID-19. Kes mempunyai komorbid dan telah meninggal dunia pada 21 April jam 2:28 pagi. Kes tidak mempunyai sejarah kontak kepada mana-mana kes positif dikenal pasti setakat ini. Bercakap pada sidang media harian COVID-19 Sarawak di Kuching, beliau memaklumkan sebanyak 20 kes pulih dilaporkan dan telah dicaj dari hospital. Pada hari ini terdapat 20 lagi kes positif telah sembuh dan telah discharge dari hospital. Menjadi kejumlah keseluruhan kes adalah 88. Kesemua 4 kes positif telah sembuh tersebut adalah dari Hospital Umum Sarawak. Seterusnya, beliau memberitahu kedai menjual barangan dan bahan untuk membuat kuih dibenarkan beroperasi 2 kali seminggu, iaitu pada Rabu dan Jumaat bermula 7 pagi hingga 7 malam. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menjelaskan keputusan itu bagi membolehkan suri rumah serta peniaga kecil dan sederhana membuat persediaan menjelang Hari Raya dan Gawai Raya. Kedai-kedai menjual barang plastik, kontena aksesori dan bahan-bahan untuk mula kuih dibuka 2 kali seminggu. Itu pada hari Rabu dan hari Jumaat dari jam 7 pagi hingga 7 petang. Sementara itu, beliau menyatakan keputusan tidak membenarkan kedai Robi beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih dikekalkan. Jawatan Kuasa juga memutuskan kita terus dengan keputusan kita dengan tidak membenarkan perkhidmatan Dobi dibuka semasa PKP ini. Masih tidak dibenarkan. Mengenai usaha mempertingkatkan pengesanan kesemua casual contact pula, Dato' Amar Douglas memaklumkan Pusat Saringan Kesihatan Pandu Lalu telah diwujudkan di Unimas sejak Selasa. Kemarin kita mengumumkan kita berusaha untuk mengesan lebih 2,400 possible casual contact dengan close contact dan untuk membolehkan kita buat saringan di pusat saringan baru telah disediakan di Unimas. Ini secara pandu lalu. They begin operation this morning. Ujarnya, Jabatan Tenaga Kerja bersama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan membantu dalam memantau kebajikan serta kesihatan seramai 138,183 pekerja asing di Sarawak. Ini penting untuk memastikan kumpulan ini sentiasa diawasi dari segi kebajikan mereka dan kita juga untuk menentukan bahawa mereka tidak dijangkiti COVID-19, takut timbul satu lagi kluster. I think we noticed that in Singapore, but that's why we are now observing whether they're working in the plantation as well as in the industry. Laporan seterusnya, syarikat kumpulan Semling telah memberikan sumbangan barangan perubatan dan bantuan makanan asas kepada golongan yang memerlukan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya berkata syarikat kumpulan Semling telah menyediakan sebanyak 4,000 pek bantuan makanan asas untuk diserahkan kepada golongan yang memerlukan dan barangan perubatan kepada Barisan Hadapan.
Datuk Lee juga merakamkan penghargaan di atas sokongan syarikat swasta dan individu yang tampil membantu kerajaan Sarawak dalam memerangi pandemik COVID-19. Beralih ke laporan bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS. Bank Simpanan Nasional BSN cawangan Mukah terus menjadi tumpuan masyarakat dari Daro, Matu, Igan, Dalat dan Balingian sejak 18 April untuk mendapatkan BKSS. Seorang penerima Mazhar Ahmad Sunik dari kampung Masjid Balingian berkata beliau tiba di Mukah seawal jam 6.30 pagi namun terpaksa berbaris panjang untuk mengeluarkan wang akibat pengunjung terlalu ramai. Saya tadi berbaris kurang lebih ada sejam lebih lah. Jadi pasal bantuan daripada Kerajaan Sarawak bagi saya lah, saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga mendapat perhatian kepada rakyat yang sekarang di dalam keadaan susah. Terima kasih Ketua Menteri. Dalam pada itu, 200 keping penutup hidung dan mulut telah diberikan kepada pelanggan BSN Mukah yang diagihkan oleh wakil dari Pejabat Residen Bahagian Mukah. Berikut pula perkembangan di Sumunjan. Selepas pengagihan bantuan makanan Sarawak Ku Sayang, penduduk di 37 kampung di Sumunjan akan menerima bantuan prihatin nasional dari Kerajaan Persekutuan. Bantuan makanan itu disalurkan menerusi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri. Sebelum ini sebanyak 3,152 buah rumah yang terdapat di kawasan Dun Simunjan telah mendapat bantuan makanan Sarawak Ku Sayang menerusi Adun Simunjan Aula Dris yang diagihkan pada awal April lepas. Sebagai penutup edisi tengah hari, saksikan video mengenai langkah yang perlu dilakukan sekiranya terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19? Apabila anda mengalami simptom COVID-19, terutama jika anda baru pulang dari negara yang berisiko jangkitan, anda perlu segera ke klinik atau hospital dan bantu doktor untuk mengenal pasti dari mana kemungkinan anda mendapat jangkitan tersebut. Kuarantin diri anda untuk mengelakkan risiko jangkitan kepada orang lain. Hubungi pihak hospital untuk mendapatkan bantuan. Elakkan menggunakan kenderaan awam untuk ke hospital. Dapatkan rawatan dan ujian saringan di hospital rujukan yang telah disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk sebarang persoalan mengenai COVID-19, anda boleh hubungi Crisis Preparedness and Response Centre CPRC Kebangsaan seperti yang tertera. Anda juga boleh layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Sentiasa patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan ketika melakukan sebarang pembelian keperluan terutama ketika menjelang Ramadan ini. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.